Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dan tadi kita dah slot yang pertama kita dah habiskan untuk pengenalan kepada kitab Hadis 40 Al-Imam An-Nawawi, dan hari slot yang ini kita akan terus masuk kepada hadis yang pertama yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Hadis 40. Kata dia, An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata dia daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Umar kata saya mendengar Rasulullah bersabda. Ni makna Umar dengar betul lah. Umar dengar betul daripada Nabi sebab dia kata sami'tu, saya mendengar. Kerana ada kadang-kadang sahabat yang tak dengar direct pada Nabi. Yang ni kita panggil apa dalam ilmu hadis? Yang ni kita panggil sebagai marasilus sahabah ataupun mursalus sahabi. Hadis mursal ini ada dua jenis. Hadis mursal ialah hadis yang mana kita tak nyatakan nama sahabat dalam sanad. Nama sahabat gugur. Tapi mursal ni ada dua jenis. Satu mursal yang biasa, yang mana nama sahabat gugur, tabi'in terus riwayat daripada Nabi. Tabi'in tak pernah jumpa Nabi, dia terus riwayat daripada Nabi. Majoriti ahli hadis kata hadis seperti ini dhaif, dan Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah menyebutkan syarat-syarat nak terima hadis mursal ni. Ada banyaklah syarat yang diletakkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tetapi ada lagi satu hadis mursal yang diberi nama sebagai mursalus sahabi ataupun marasilus sahabah. Mursal sahabi makna sahabat dia tak dengar direct daripada Nabi, tapi dia dengar daripada sahabat yang lain. Yang ni kita panggil mursal sahabi. Yang ni walaupun sahabat tu tak bagi tahu nama sahabat yang dia dengar, asal punca tu, tetap ulama terima kerana sahabat dia tak dusta. Sahabat tak bohong. Bila kita kata adalatus sahabah, sahabat ini semuanya udul, sahabat ini semuanya berkredibiliti, maksud dia sahabat tak bohong. Secara istiqra', setelah diteliti semua riwayat sahabat-sahabat, maka ulama membuatkan kesimpulan sahabat tidak bohong atas nama Nabi. Bara' bin Azib mengatakan laisa kulluna yasma'u hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innama kanat laina dai'ah wa ashghal walakinna an-nas lam yakunu yakdzibun yawma idzin fayuhaddithu syahid al-ghaib atau kama qala. Bara' bin Azib seorang sahabat, dia kata bukan semua daripada kalangan kami ni yang mendengar hadis daripada Nabi. Kerana kami ada kebun, kami ada kerja yang perlu diselesaikan. Bukan semua duduk tiap-tiap hari kat Nabi, tak. Ada sebahagian yang pergi kerja. Kan Umar dalam hadis dia kata dia pakat dengan seorang orang Ansar, dia kata hari ni kau pergi, esok aku pergi pula. Hari ni aku kerja. Esok kau kerja, aku pergi. Maknanya bukan semua dengar direct daripada Nabi. Ada kebun, ada binatang yang perlu dipelihara, yang perlu digembalakan. Maka tapi kata Bara', manusia tak bohong waktu tu. Siapa yang dengar daripada Nabi, dia akan sampaikan kepada yang tak dengar. Kan? Jadi maknanya ada sahabat yang menggunakan mursalus sahabi, menggunakan kaedah dia tak bagi tahu nama sahabat yang cerita kat dia, walaupun dia tak dengar direct pada Nabi, tapi tak ada masalah, diterima. Selagi tidak ada bukti yang sahabat itu ambil daripada orang lain selain daripada Nabi. Kalau ada bukti sahabat lain ambil daripada Nabi, ambil daripada seorang selain daripada Nabi, yang tu bercerita lain. Kaedah umum diterima sehingga ada bukti yang sahabat tu ambil bukan daripada Nabi. Seperti hadis Abu Hurairah
yang dia riwayatkan, man asbaha junuban fala siyamalah. Sesiapa yang menjalani waktu subuh dalam keadaan dia sedang berjunub, maka tidak ada puasa bagi dia. Riwayat ni Abu Hurairah sebut. Bila Aisyah dengar riwayat ni, Aisyah kata, silap. Kerana Nabi pernah waktu subuh masuk, Nabi junub min ghairi ihtilam, bukan kerana mimpi, junub kerana jima'. Tapi Nabi puasa, kata Aisyah. Orang rujuk balik ke Abu Hurairah, dia kata, aku dengar hadis ni daripada Abbas, kalau tak silap. Daripada Abbas. Aku tak dengar daripada Nabi, aku dengar daripada Abbas. Dan Abu Hurairah tak marfukkan hadis ni pun pada Nabi. Dia cuma pandangan Abbas. Tapi dia dengar pada sahabat lain lah. Yang ni baru kita kata, yang ni hadis ni mauquf lah. Kita kena ambil hadis Aisyah. Tapi terlalu terpencil. Kes ini, seperti ini, terlalu sangat-sangat terpencil. Kata Iraqi, hanya berbelas saja sahabat yang riwayat, tak bagi tahu siapa yang dia dengar, dan orang yang dia dengar tu adalah tabi'in. Berbelas saja daripada beribu-ribu hadis. So kita kata kaedah umum mursal sahabi diterima. Kerana biasanya sahabat akan riwayat daripada sahabat yang lain, bukan daripada tabi'in. Kalau riwayat pada sahabat tak ada masalah, sebab sahabat ni okey. Dia tak bohong. Bila tabi'in, ada tabi'in yang dhaif, ada tabi'in yang mungkin ada bermasalah dari sudut ingatan kan. Silap. Tapi sahabat tak. Dan majoriti sahabat riwayat daripada sahabat. Baik. Tapi kes ini Umar dengar sendiri daripada Nabi. Hadis ini Umar dengar sendiri daripada Nabi SAW. Kata dia, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia inginkan, ataupun kerana perempuan yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya seperti mana yang dia niatkan. Seperti tujuan yang dia berhijrah kerananya. Okey, kita syarah hadis ni. Yang pertama, hadis ni dia kata, tengok status hadis tu, dia kata, ada muka surat ke kat nota? Ada? Saya tak ada. Status hadis ni dia kata merupakan hadis yang disepakati kesahihan dia, mana muttafaqun alaih. Hadis ni muttafaqun alaih. Bila sebut muttafaqun alaih tu apa maksud? Bukhari Muslim. Betul ke? Betul ke? Rasa macam kurang tepat. Tu kena buat seminar 40 ni. Sebab kalau bincang dekat surau, kat masjid, kami tak peduli Ustaz muttafaqun alaih ke, muttafaqun fih ke. Yang penting kami nak tahu hadis ni sahih ke tak. Kita nak bincang panjang-panjang, dia kata tak masuk. Gigabyte dah penuh otak dia. Bila kata muttafaqun alaih, bukan bermaksud Bukhari dan Muslim. Kurang tepat. Kita kena detailkan lagi. Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim daripada sahabat yang sama. Bukhari keluarkan daripada Umar, Muslim juga keluarkan daripada Umar, baru kita panggil dia muttafaqun alaih. Kalau Bukhari keluar daripada Abu Bakar, Muslim keluar daripada Jabir, hadis yang lebih kurang sama, adakah muttafaqun alaih? Tak. Tak, bukan. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim keluarkan hadis tu dalam sahih mereka daripada jalan sahabat yang sama. Okey. Baik. Ia merupakan sebuah hadis yang gharib kerana ia hanya melalui jalur periwayatan daripada Umar. Hadis ni gharib. Gharib mutlak. Gharib mutlak ni maksud dia, gharib dia punya jalan cuma satu je. Seorang je riwayat itu Umar. Sahabat lain tak ada riwayat. Yang sahih tak ada. Tak ada. Yang riwayat daripada Umar, Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Al-Qamah ibn Waqqas Al-Laythi. Daripada dia baru Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, lepas tu baru
Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Daripada Yahya lah jalan hadis ni jadi masyhur. Tapi mula riwayat daripada Nabi Umar. Umar baca atas mimbar Masjid Nabawi, yang dengar daripada Umar adalah Alqamah. Alqamah ni ulama beza pendapat. Dia ni tabi'in ke sahabat? Ada yang kata dia sahabat, ada yang kata dia tabi'in. Khilaf. Tapi bila yang riwayat daripada Alqamah ialah Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Pun seorang, tak ada anak murid lain yang riwayat hadis tu. Daripada Muhammad bin Yahya ibn Ibrahim At-Taimi, Yahya pula ambil daripada dia Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Pun seorang. Daripada Yahya lah hadis tu jadi masyhur. Tapi asal hadis tu sanad dia cuma satu. Hadis ni gharib mutlak. Kerana Alqamah bertafarrud dalam hadis ni. Apa maksud tafarrud? Bersendiri. Apa maksud bersendiri? Maksud dia seorang-seorang je riwayat. Bila kata bertafarrud, bersendiri, tafarrud ini bukan illah. Tafarrud ini bukan penyakit. Tetapi tafarrud kadang-kadang menunjukkan wujudnya penyakit. Teknikal ni. Dah masuk teknikal ni. Tadi kita syok-syok je kan. Ni kita masuk teknikal sikit lah. Kan? Baru baloi datang seminar ni. Tafarrud, bersendiri seorang perawi dengan satu riwayat, kadang-kadang menunjukkan yang hadis itu bermasalah. Tapi bukan semestinya. Dia bukan sebab untuk mendhaifkan hadis, tetapi dia qarinah, menunjukkan ada penyakit pada hadis tu. Bila mana orang yang bersendiri itu bukanlah seorang yang betul-betul diiktiraf keilmuan dia oleh para ulama. Kalau orang yang hebat seperti Imam Malik, seperti Az-Zuhri, bawa satu hadis yang orang lain tak tahu, orang iktiraf. Sebab Zuhri memang ulama hadis, Imam Malik memang ulama hadis, orang iktiraf dia. Kalau dia tahu hadis yang orang lain tak tahu, tak apa, kerana memang dia hebat. Tiba-tiba ada suatu orang perawi yang tak dikenali, bawa satu hadis. Kita kena letak tanda soal. Mana perawi-perawi masyhur yang lain, kenapa tak bawa riwayat ni? Boleh? Itu maksud tafarrud, kadang-kadang menunjukkan wujudnya penyakit pada hadis. Tapi hadis ni walaupun gharib mutlak, tak jadi masalah. Sebab perawi dia semua thiqat. Perawi dia semua dari sudut ingatan, dari sudut kemasyhuran, tak ada masalah. Sebab itu Bukhari terima, Muslim terima. Disepakati hadis ini sahih. Tidak ada masalah. Okey. Bahkan kata Ibn Rajab, daripada Yahya ni, yang riwayat daripada Yahya beratus orang anak murid. Mana Yahya ni terkenal lah. Bukan jalan-jalan orang lah. Baik. Hadis ni, sebahagian ulama mengangkat dia, darjat dia terlalu tinggi, bukan hanya di sudut sanad dia, tetapi di sudut matan dia. Kata Ibn Mahdi, Abdul Rahman bin Mahdi, dia kata, tengok dia kata apa? Dia kata, "Lau sannaftul abwab la ja'altu hadis Umar fil a'mali bin niyah fi kulli bab." Kalau aku menyusun kitab yang mempunyai bab yang banyak, aku akan letak setiap bab dimulakan dengan hadis Umar ni. Pasal apa? Pasal agungnya hadis ni. Dahsyatnya hadis ni, maknanya dia punya menusuk tu terasa sakitnya sampai di sini. Sakitnya tu di sini kan. Supaya menjadi peringatan kepada kita. Nak buat apa saja, kena letak hadis ni dalam jiwa kita. Apa saja. Kemudian kata Imam Syafi'i, "Hadzal hadis sulusul ilm wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh." Hadis ini sepertiga daripada ilmu. Dan masuk dalam 70 bab dalam fiqh. Pasal apa kata sepertiga ilmu? Kerana Islam secara umumnya dia tidak lari daripada tiga benda. Islam ni secara umum tiga benda. Ia berkaitan dengan amalan perbuatan, amalan perkataan, dan amalan jiwa. Itu Islam. Ada benda lain tak? Itu je lah. Islam, dia guide manusia dari sudut apa? Tiga benda. Yang pertama, amalan perbuatan. Islam suruh kita salat, Islam suruh kita buat haji, kan?
Itu semua amalan jasad, jasadi yang berbentuk badani, ibadat yang badan ni kita perlu untuk beramal. Ada amalan yang berbentuk lisan. Dalam solat ada bacaan rukun qauli. Islam minta kita zikir selepas solat. Itu amalan yang berbentuk lisan. Dan ada amalan jiwa, iaitu iman, iaitu akhlak. Maka hadis ini sepertiga ilmu kerana dia menceritakan keseluruhan amalan jiwa. Amalan jiwa ya, hati kita ni, bukan hati, apa? Jantung. Jantung. Sebab masa saya belajar dengan Syekh Sharaf Al-Qudah, kami belajar tentang peranan jantung. Dan wallahu alam, dia kata dah dibuktikan bahawasanya dalam jantung juga, mungkin ada orang sains boleh bantu kot. Dia kata dalam jantung juga ada sel-sel, tapi tak banyak, tapi ada sel yang macam dalam otak. Betul? Betul eh? Jadi lepas ni kita kena cari susu yang sel jantung boleh berhubung. Sebab kita dah banyak dah sel-sel otak berhubung, sel-sel jantung tak berhubung ke? Bukti dia bila kita tengok benda yang ngeri, otak yang rasa sakit ataupun yang rasa kecut ataupun jantung, makna jantung ada perasaan. Betul? Jadi jantung pun ada. So kita kata dia kontrol amalan jantung. Dia macam, kalau kita katakan badan kita ni, kalau kita katakan badan kita ni macam robot ke, macam komputer ke, akal ni dia macam pemproses, alat proses. Akal ni mustasyar yang pertama. Maknanya pakar rujuk yang pertama. Nafsu pakar rujuk yang kedua. Akal dia nilai benda yang jauh. Nafsu nilai benda yang dekat, kesedapan yang sekejap. Iman sebagai asas. Okey? Kita punya deria ni macam input lah. Kan, macam input pen drive, masuk isi, masuk dalam komputer, diproses, otak proses, kemudian baru hantar kat jantung, jantung buat keputusan. Akhirnya jantung yang akan buat keputusan. Otak akan beri maklumat, nafsu akan beri maklumat. Yang ni bagi nasihat 25%, yang ni pun bagi nasihat 25%. Jantung buat keputusan. Hadis ni berkaitan dengan jantung. Baik. Itu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, apa kata Imam Ahmad? Dia kata usulul Islam ala thalathati ahadith. Asas Islam ni berkumpul pada 3 hadis yang utama. Yang pertama hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Dan hadis Nu'man ibn Bashir, al halalul bayyin wal haramu bayyin. Inilah 3 hadis yang Imam Ahmad kata usul Islam. Usul kepada Islam. Baik. Sebab urut hadis dikatakan oleh ramai ulama, hadis ini Nabi sebut kerana ada seorang orang yang berhijrah. Dia berhijrah kerana Ummu Qais. Ummu Qais ni seorang perempuan yang cantik. Dia hijrah ke Madinah. Laki ni syok kat dia. Jadi bila laki ni pinang dia, dia tak mau. Dia kata, melainkan kau berhijrah ke Madinah, maka dia hijrah. Bukan kerana Allah dan Rasul, dia hijrah kerana perempuan tu. Maka orang gelarkan dia Muhajir Ummu Qais. Dia bukan Muhajir ilallah. Dia Muhajir Ummu Qais. Sebab tu dalam hadis tu Nabi sebut apa? Faman kanat hijratuhu ilallah, faman kanat hijratuhu ila dunya, faman kanat hijratuhu ila imra'ah. Siapa yang hijrah dia kerana perempuan, maka dia akan dapatlah perempuan. Tapi Ibn Rajab Al-Hambali dan juga Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan kisah ini sahih. Kisah ini, kisah yang dia nak pergi hijrah kerana Ummu Qais tu, dia kata memang kisah tu berlaku. Cumanya nak kaitkan kisah tu dengan hadis ni tak ada. Tak ada riwayat. Tak ada satu riwayat pun yang kata Nabi sebut hadis ni kerana
peristiwa tu. Peristiwa tu memang berlaku. Ini yang disebut oleh Ibn Rajab. Maka dia kata, setakat yang kita tahu hadis ni Nabi sebut tidak ada zahir yang tidak ada sebab urut yang zahir. Nabi bukan sebut kerana Muhajir Ummu Qais tadi. Baik. Bila kata innamal a'malu binniyat, Nabi kata semua amalan, sesungguhnya amalan-amalan dengan niat. Apa maksud dia? Ulama berbeza pendapat dalam menghuraikan maksud innamal a'malu binniyat. Ulama beza pendapat. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan iaitu ibadat perlu dibezakan daripada amalan yang lain dengan niat. Nak bezakan satu amalan sama ada berbentuk ibadat ataupun bukan dengan niat. Maka ibadat perlu kan? Itu makna yang pertama. Bagi pendapat yang pertama, dia kata macam tu. Nak jadikan sesuatu amalan itu ibadat, mesti ada niat. Ibadat ada niat, yang lain tak perlu niat. Agak-agak tafsiran ni betul tak? Tafsiran ni macam kurang tepat sikit. Sebab Nabi tak kata amalan ibadat. Seolah-olah dia nak khususkan hadis Nabi yang Nabi kata amalan-amalan dengan niat tu amalan-amalan ibadat saja. Sedangkan Nabi tak kata amalan ibadat saja. Nabi kata amalan keseluruhan. Pendapat yang kedua, seseorang perlu berniat untuk mendapatkan pahala. Kalau tak niat, tak dapat pahala. Pendapat yang ketiga kata, tak. Amalan semua mesti ada niat. Nombor 3 ni betul. Kerana hadis tadi umum. Hadis tak kata amalan ibadat. Hadis kata amalan keseluruhan. Sama ada dia ibadat ke, dia jenayah ke, mesti ada niat masa kita nak buat tu. Sikit sangat ibadat yang amalan yang kita buat tidak berniat. Dia yang tak ada niat ni, bila tak sengaja. Bila gerakan refleksi, kan, itu tak ada niat, tak sengaja, itu tak ada niat lah. Niat kita nak buat benda lain, tak sengaja buat benda ni. Niat kita nak pergi tembak, beruk atas pokok, rupanya tuan beruk atas pokok. Niat kita lain, kita buat benda lain, tak sengaja, yang tu tak ada niat. Faham? Jadi nombor 3 ni betul. Dia kata seluruh amalan itu terikat dengan niat dia. Sama ada berbentuk ibadat ke, berbentuk adat ke, mesti ada niat. Kita tadi masa keluar daripada rumah nak datang ke UIA ni, ada tak niat? Ada. Memang sebahagian fuqaha kata seperti Hanafi, mazhab Hanafi, dalam kitab Tabyinul Haqa'iq Az-Zailai, kalau tak silap saya, sebagai ulama mazhab Hanafi, dia meletakkan syarat. Dia kata nak bagi kita ni jadi musafir yang sah untuk kita qasar salat, mesti kita niat untuk bermusafir. Niat untuk musafir. Jadi ada orang salah faham. Dia ingat niat tu dia ingat niat tu apa yang dilalukan perkataannya dalam jiwa. Maka dia pun keluar rumah, orang tanya, nak pergi mana? Nak pergi Kenduri kat Johor Bahru. Dia daripada KL, nak pergi Kenduri kat Johor Bahru. So sampai kat Johor Bahru, dia kata, Allah, masa keluar rumah tadi lupa nak niat. Maka dia tak qasar salat. Dia silap faham. Sedangkan masa dia keluar rumah tadi, dia ada tak tujuan nak ke mana? Dia tahu tujuan dia. Makna niat dah ada. Niat dah ada. Kerana dia salah faham, dia tak boleh beza antara niat dan melalukan perkataan dalam jiwa. Yang lalu dalam jiwa tu, yang kita kata susun perkataan jiwa tu, itu bukan niat. Itu bukan niat, itu imrar. Boleh faham ni? Ke tak setuju?
Sebab apa? Sebab ulama mazhab Hanafi sebahagiannya dia tak nak bagi orang yang berjalan tanpa tujuan untuk dapat peruntukan qasar, kerana pada asalnya dia memang tak ada niat nak musafir. Macam mana? Dia bergaduh dengan isteri dia. Dia pun, ya rahmatullah, dia gaduh dengan isteri dia, dia pun ambil kunci kereta, dia pun start enjin. Orang tanya lagi mana? Kemana tayaku membawa diriku? Ke situlah dia. Bawa jiwa yang lara lah kan. Jadi dia naik kereta, dia terus jalan, tiba-tiba sampai 2 marhalah. Kalau ikut mazhab Syafi'i lah. Kalau ikut mazhab Hanafi 3 marhalah kan. Boleh tak dia dapat peruntukan musafir? Dia pun tak sedar, aku dah sampai sini lah kan. Yang ni sebagai ulama kata tak boleh, kerana dia tak ada niat daripada awal nak ke mana. Tiba-tiba sampai jarak tu. Walaupun benda ni khilaf lah, tapi saya nak sebut ni, kadang-kadang orang salah faham niat dengan imrar. Yang paling susah sekali orang Melayu ni bila nak solat. Betul tak? Memang susah dia nak masuk. Dia nak masuk solat tu ada, bukan semua, ada yang okey. Tapi itulah nak katanya, terlalu susah dia nak masuk dalam solat. Harap senang je solat. Masuk saf, Allahu Akbar kan. Tapi dia Allah tangkap dulu kan, jangan bagi lari. Dia kesian, dia tak faham. Kadang-kadang kita kesian juga, dia tak faham. Dia kata tak boleh ustaz, kita solat ni mesti betul-betul. Saya kata niat ni memang ulama letak syarat. Qasad, ta'arud, ta'yin kan. Qasad tu tujuan nak buat apa, ta'arud masa kita nak mulakan ibadat tu, kita dah tahu kita nak buat apa, kita ada tujuan. Ta'yin, kita tahu, kita nak bezakan, kita nak salat zuhur bukan salat asar, berapa rakaat, 4 rakaat, kita dah tahu dah. Niat dah ada. Niat dah ada. Tapi yang heran, pada kita yang susahnya niat ni solat. Betul? Kita nak solat Jumaat, nak angkat takbir itu punya susah. Solat ni ibadat ke tak? Ibadat. Sebelum kita solat tadi, masa kita tengah dengar khutbah ni, kan tabung lalu. Walaupun saya tak setuju lah lalu kan, mengganggu orang nak dengar khutbah. Masa tabung lalu, ada orang, tabung lalu lah, tak buat duit ni, tidur. Bawa tidur kan. Ada orang, tabung lalu, boleh sedekah lah kan. So dia keluarkan RM2 daripada beg duit lah, daripada dompet dia, dia keluarkan RM2. Yang ada dalam beg duit dia RM50 dengan RM2. So dia ambil RM2. Ustaz kata, kalau betul-betul bagus, bagi RM50. Jangan tipu, ustaz pun tak boleh buat. Kalau boleh buat, memang lah. Tapi ustaz pun biasa RM2 je kan. Okey, RM2 tu dia ambil, dia masuk dalam tabung tadi. Ada tak susah dia nak niat? Masa dia masuk tadi, ada tak dia tarik? Ada tak? Sedekah ni ibadat ke tak? Pasal apa masa sedekah tadi tak susah, tapi masa solat susah? Hadis yang sama digunakan ni. Niat wajib dalam solat menggunakan hadis ni, sedekah wajib, sedekah nak jadikan dia ibadat menggunakan hadis yang sama. So kenapa yang tadi senang, yang sedekah tadi senang, yang solat susah? Kita keluar daripada pintu masjid, orang minta sedekah. Kalau kat Jordan lah kan, kat Jordan kalau hari Jumaat memang ramai orang buat part time minta sedekah ni. Kita panggil dia mutasawwilin, orang yang minta daripada orang. Ya ikhwan, dia kata, anfiq ma nafida malun min sadaqah kan. Harta tak ma naqasa malun min sadaqah, harta tak akan berkurang dengan sedekah. So kita pun betul juga, siap makcik ni. Bagi. Tarik balik. Niat tak masuk je, sorry makcik ya. Lagi sekali. Tak ada kan? Kita bagi terus. Dan kita dapat pahala kerana kita memang bertujuan masa bagi tu nak sedekahkan. Dan niat ini
Tafsiran yang ketiga yang kita kata rajih, yang tepat tadi, bukan hanya bergantung bukan hanya terletak hanya kepada ibadat. Semua perbuatan kita dalam dunia ni diikat dengan niat, diikat dengan tujuan. Kerana orang yang waras, dia buat satu benda mesti ada tujuan. Nak minum ada niat, kan? Nak pergi tidur ada niat, kecuali kalau dia tak sengaja tidur. Tapi kalau dah baring, tarik selimut, nak buat apa ni? Nak pergi main bola sekejap. Kita kata tak lama dah tu, kan? 3 kali Jumaat matilah dia. Puan terbiak. Baik. Nabi kata, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu dengan niat. Niat ni apa? Kata Imam Nawawi, niat itu al-qasd wa azimatul qalb. Tujuan dan apa yang terbuku dalam jiwa kita. Tapi ada orang tak setuju, ulama yang datang kemudian daripada Nawawi, dia kata azimatul qalb qadrun zaid. Itu tak perlu. Yang penting qasad, tujuan kita nak buat apa. Itu niat. Dan Nabi kata wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diberikan ganjaran berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Sama ada ganjaran pahala ataupun ganjaran dosa. Kalau dia niat buat satu benda, benda yang halal, tapi dia buat kerana nak memudaratkan orang, maka dia berdosa ke tak? Dosa. Ini kita katakan ta'assuf, salah guna hak. Ta'assuf, menyalahgunakan hak yang halal untuk memudaratkan orang lain. Nikah dengan seorang perempuan halal kalau dia bukan mahram, halal. Tapi kita nikah dengan dia kerana kita nak mudaratkan dia. Nikah tu haram ke halal? Nampak? Nak mudaratkan orang tidak dibenarkan. Contoh, kita beli tanah ataupun kita duduk flat, kita beli satu rumah kat flat tu, kita boleh buat apa saja dalam rumah tu, kan? Betul? Tapi kita ketuk dinding rumah tu sampai dinding sebelah nampak macam nak roboh. Apa hukum dia? Dan kita niat, memang aku saja nak bagi dia tak nak tidur, bising. Tak boleh. Mudarat. La darar wa la dirar. Tak boleh. Okey. Bila cerita bab niat, niat dalam istilah syarak merujuk biasanya kepada dua benda. Perkara yang pertama ialah niat yang mendahului perbuatan. Tujuan yang mendahului perbuatan, tujuan yang membezakan amalan itu berbentuk ibadat ataupun amalan itu berbentuk duniawi. Ataupun amalan itu berbentuk jenayah. Satu orang, dia buat satu amalan, dia kata, saya nak pergi tembak haiwan buruan. Dia pun pergi memburu dalam hutan, dia pergi tembak satu makhluk. Dia ingat haiwan buruan. Dia ingat rusa. Tiba-tiba dia tertembak orang. Kan? Dia ada niat tak? Niat dia ada, tapi niat dia lain. Niat dia nak pergi tembak buruan, tapi dia tertembak orang. Adakah dikira sebagai jenayah? Tak. Tak dikira sebagai jenayah. Niat membezakan. Satu orang meletakkan dahi dia kerana nak meletakkan dahi dia di lantai ataupun meletakkan kepalanya di lantai untuk mencari kunci di bawah, mencari kunci dia yang hilang di bawah katil rumah dia, dengan satu orang yang meletakkan kepalanya di lantai kerana nak sujud kepada berhala. Beza tak hukumnya? Beza, walaupun perbuatannya sama. Yang tadi kerana dia nak pergi, dia letakkan kepala kat lantai kerana nak cari kunci. Yang seorang lagi letak kepala kat lantai kerana nak sujud kepada berhala. Satu syirik, kufur. Yang satu dibenarkan. Niat membezakan masyru'iyatul a'mal. Niat membezakan hukum-hukum perbuatan. Walaupun perbuatan zahir nampak macam sama. Boleh? Baik. Itu makna yang pertama. Yang ni yang banyak dibincangkan oleh para fuqaha
iaitu niat yang yang mendahului amalan. Dia ada beza antara niat dengan azam. Niat apabila kita bertujuan nak melakukan sesuatu dan kita buat terus, tu niat. Kalau kita bertujuan nak buat sesuatu, kita tak buat lagi. Perbuatan tu kita niatkan nak buat akan datang. Itu bukan niat, tu azam. Tak disertakan bila sesuatu tujuan tak disertakan dengan tujuan yang pasti nak buat, tapi tak disertakan dengan amalan yang tu lebih kepada makna azam. Kalau disusuli dengan perbuatan, baru dinamakan sebagai niat. So niat ni dalam bahasa Melayu lebih kepada makna tujuan. Tujuan yang pasti yang disekalikan dengan perbuatan. Baru namanya niat. Okey. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, bila disebut tentang niat dalam Quran adalah ikhlas. Niat juga disebut dalam Al-Quran dan dalam hadis. Maksud yang kedua ialah maksud dia ikhlas lillahi ta'ala. Okey. Maksud dia ikhlas lah. Jadi niat ni dua. Yang pertama nak membezakan amalan, yang kedua ikhlas. Sebab itu kita kalau solat, kalau niat kita memang nak solat Zuhur dan niat kita juga kerana Allah, maka kita dapat pahala. Tapi kalau niat kita memang nak solat Zuhur 4 rakaat, tapi niat kita bukan ikhlas kerana Allah, tapi kerana nak ambil hati bakal pak mentua, maka kita tak dapat pahala. Kerana niat ini mesti yang pertama membezakan amalan dengan amalan yang lain, dan yang kedua ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak sekali-kali diperintahkan melainkan hanyalah untuk menyembahkan diri mereka kepada Allah dalam keadaan mereka mengikhlaskan amalan mereka hanyalah kepada Allah. Hanyalah untuk Allah. Benda ni yang susah nak buat. Ikhlas ni. Kita buat semata-mata kerana Allah, kan? Susah nak buat. Ustaz-ustaz pun kadang-kadang tergelincir juga. So kita doakan mudah-mudahan kita berusahalah supaya Allah Ta'ala memberikan ikhlas ni pada kita, kan? Sebab tu saya sebut, saya tak ada masalah setakat ini. Kalau ada orang yang nak kritik saya, nak kata saya tak betul, setakat ini tak ada masalah. Kalau betul memang kritikan itu betul, kena pada tempat, kita akan terima. Dan kita tak rasa malu pun untuk betulkan. Mudah-mudahan kita buat, kita kata apa? Sikap ini mudah-mudahan berkekalan lah pada semua kita yang ada dalam dewan ni dan semua Muslim. Kalau betul orang tegur kita dan teguran kita memang betul kita buat silap, kalau kita ikhlas kerana Allah, kita akan tarik balik. Tapi kalau kita fikir glamour diri sendiri, susah sikit lah nak tarik. Nanti orang kata kita tak ada berdirian, kan? Tapi imam-imam hadis hebat, ajaib, Abdul Rahman bin Mahdi, dia pernah dhaifkan satu hadis, dia kata mungkar. Tiba-tiba sampai satu sanad betul, hadis tu sahih, dia tarik balik. Dia kata aku sahihkan hadis ni sebab jalan baru datang, baru jumpa, kan? Kerana dia tahu agama ini bukan dia punya. Agama ni ada tuan dia. Bila mana kita pasti yang kita melakukan kesilapan, kembali, tarik balik. Tarik balik. Jangan biarkan kesilapan itu. Kita nak tarik kesilapan ni, memanglah syaitan kata malu, aib. Tapi malu tu berapa lama? Seminggu, sebulan, lepas tu orang lupa. Betul tak? Kalau orang tegur kita dengan cara yang betul, kita terima, kan? Okey. Kalau ada orang nak maki kita pun, tara sebulan je dia orang larat nak share, lepas tu hilang. Daripada kita tak tarik kesilapan itu, kita pertahankan kebatilan itu, kita sanggup mempergadaikan malu yang kita perlu tanggung selama sebulan ataupun lebih, dengan kita biarkan diri kita berada dalam neraka yang lebih panjang
azab dia. Adakah itu tindakan yang bijak? Fikir-fikirkan. Nasihat untuk diri sendirilah dan juga semua sahabat yang ada. Sebab itu dalam Quran ditulis man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sesiapa yang inginkan kepada habuan akhirat, kami akan tambahkan dia. Kami akan tambahkan habuan dia. Siapa yang nak habuan akhirat, kami akan tambahkan habuan dia. Dan sesiapa yang nakkan kepada habuan dunia, kami akan bagi habuan dunia. Tetapi di akhirat dia tak ada bahagian. Siapa yang buat sesuatu kerana nak dapatkan habuan dunia, di akhirat dia tak ada bahagian. Kerana dia tak mengharapkan. Sebab itu Nabi SAW satu hari dia pernah panggil Amr bin Al-As. Nabi hantar wakil, suruh panggil Amr. Amr pun datang. Bila Amr datang, Nabi tengah ambil wuduk. Nabi tengok dia. Nabi teruskan wuduk. Kemudian Nabi kata kat dia, "Ya Amr, aku nak lantik kau sebagai panglima perang supaya kau boleh menangkan Islam. Dan akan ada habuan yang banyak, ghanimah, harta rampasan perang." Kan? Amr kata, "Habuan dunia ni aku tak mau ya Rasulullah." Hebat. Kita orang nak bagi jawatan, gaji 15,000 ni. Nak? Susah kan? Tapi dia kata dia tak mau. Tapi salah ke kita buat sesuatu kerana Allah, tiba-tiba datang habuan, boleh tak kita terima? Boleh. Sebab Nabi pesan kepada Amr, Nabi kata ni'mal malus salih lil mar'is salih. Dia kata dia tak nak tadi kan? Nabi kata alangkah baiknya harta yang baik itu apabila dapat kepada orang yang salih. Kita tak disuruh untuk mencari semata-mata habuan dunia. Sebab nanti dia akan menghilangkan pahala di akhirat. Tapi kalau kita memang ikhlas kerana dunia, tiba-tiba orang bagi kita hadiah, boleh tak kita terima? Kita memang kerana Allah, tiba-tiba orang datang bagi. Kan? Boleh terima, tak ada masalah. Macam orang pergi jihad macam tu. Dia memang kerana nak angkat kalimah Tuhan, tapi tiba-tiba datang ghanimah, dapat bahagian untuk dia. Tak apa, ambil kan? Bukan Islam ni makna buang dunia terus. Islam ni bukan buang dunia terus. Kita gunakan dunia untuk akhirat. Baik. Kemudian satu perkara yang penting yang perlu kita tahu ialah kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita bala ataupun bencana disebabkan maksiat yang dilakukan oleh orang yang berada di sekeliling kita. Kadang-kadang kampung kita tu banyak dia buat maksiat. Tuhan bagi turun bala. Kita duduk dalam kampung tu, kita kena ke tak? Berkemungkinan kita kena. Tapi kita tak ada salah apa. Kan? Kita tak salah. Macam mana? Adakah kita dianggap sebagai orang yang sama macam orang tu? Ada hadis daripada Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Yaghzu jayshunil Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Qalat Aisyah, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Nabi kata satu hari nanti di akhir zaman nanti akan ada tentera yang akan serang Kaabah, nak pergi serang. Keluar daripada negeri dia, kumpulan tu keluar daripada negeri masing-masing kerana nak pergi robohkan Kaabah, nak buat maksiat.
Kemudian Nabi kata, kumpulan ini apabila sampai di satu tempat yang bernama Baida, tanah lapang, nama tempat tu Baida, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka akan ditenggelamkan oleh Allah di dalam muka bumi. Aisyah kata, ya Rasulullah, macam mana kalau dalam kumpulan itu ada orang yang keluar bersama-sama dengan kumpulan tu, tapi dia bukan nak pergi serang Kaabah, dia bukan nak pergi robohkan Kaabah, dia pergi nak niaga kat Mekah, tapi dia bersama dengan rombongan. Nampak? Ataupun orang yang bukan tentera, dia datang nak pergi melancong. Macam mana? Dia pun kena ke? Nabi kata dia pun kena. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maknanya daripada awal kumpulan tu sampai ujung akan ditenggelamkan oleh Allah. Summa yub'atsuna ala niyatihim, kemudian baru Tuhan bangkitkan mereka berdasarkan niat masing-masing. Hang pergi tadi kerana apa? Hang pergi tadi kerana apa? Okey. Ini ada hadis yang juga penting. Muka surat berapa ni? 1, 2, 3, 4. Muka surat 4. Hadis Abu Hurairah. Ini sebagai peringatan gitu. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah, yang bawah sekali Sami'tu Rasulullah. Jumpa ke? Maksud 6? Macam mana boleh jadi 6? Oh, kita pakai yang ni Muka surat 6. Daripada Abu Hurairah, kata dia, sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna awalan nas yuqda yawmal qiyamah rajulun istushhida. Lelaki yang paling awal yang akan dihisap di hari kiamat adalah orang yang syahid. Ini pun syahid ni pun maknanya kabel besar lah. Saya selalu gambar kan, kita pergi jawab pos, kita nak cepat ni kan, nak pergi jawab pos, kita nak cepat, kita tengok jawab pos berlambat-lambat orang, banyak orang kan. So pejabat pos tu besar lah, kaunter dia ada 7 ke 8 kaunter, tapi yang buka cuma 2. Kita nak cepat ni kan. Yang kaunter-kaunter yang lain tu bukan tak ada orang, ada orang, tapi dia tengah buat apa, entah duk main komputer, kita pun geram. Ha ni nak buat kerja ke tak ni? Makan gaji buta lah hati lah, dia tak dengar sebab cakap nanti. Jadi kita kata bengang betul kan. Tiba-tiba apa ni, datang keluar satu pegawai kat pejabat pos tu, kita kenal dia, kawan lama kan, masa ni nak mengaku saudara, jadi kita pun panggil kan. Dia pun kenal kita, dia kata nak buat apa, kita kata nak bayar bil apa semua, nak cepat ni. Dia tak apa, tinggalkan bil, tinggalkan duit, nanti dia settlekan. Kita pun rasa lega, urusan kita selesai. Dekat padang mahsyar nanti macam tu lebih kurang lah kan? Gambaran dia begitulah. Kaunter yang Tuhan buka satu manusia trilion. Nak hisap ni kena tunggu. Apa yang paling cepat? Syahid. Orang yang dapat syafaat Nabi. Sebab tu kita kena fikir dalam dunia ni, kalau hadis Nabi jarang dengar, macam mana dekat akhirat nak mengaku pengikut Nabi? Agak malu sikit kan. Ni kadang-kadang orang baca hadis sahih pun kena hentam. Hang ni tak habis-habis hadis. Kita sekarang dah pergi kepada zaman hadis. Kan? Hari kiamat nanti agak-agak macam mana kita? Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Dini syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Beliau akan dibawa dan Allah menunjukkan kepadanya nikmat-nikmatnya dan lelaki itu mengakuinya. Qala fama amilta fiha, apa yang kau buat pada nikmat itu? Kata dia, qataltu fika hatta tushhidtu, aku berjihad, berperang kerana di jalan kamu ya Allah sehingga aku syahid. Qala kadzabt, kau bohong, kata Allah. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari, tetapi engkau
mati syahid, kau berperang kerana supaya orang kata kau berani. Cara tu pun merosakkan amalan. Kita tulis sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Benda tu bermanfaat, tapi kita tulis supaya orang kata kita alim. Nanti orang kata lah kau hebat. Merosakkan amalan. Faqad qila summa umira bih. Engkau berperang kerana nak kata orang, supaya orang kata engkau berani, dan kau dah dapat dah gelaran berani tu. Tak ada lagi dah habuan kau. Sebab orang dah kata dah, engkau pergi perang tu supaya nak dapat gelaran tu. Dah dapat dah pun gelaran tu, orang dah kata engkau berani. Maka diperintahkan untuk beredar dari situ. Tak dapat pahala syahid. Kemudian, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya linnas, ulqiya finnar. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab tu penting ikhlas tu. Kadang-kadang perbuatan yang nampak besar, tapi ikhlas kerana tidak ikhlas maka merosakkan. Riak tu utamanya. Tu kena jaga sungguh-sungguh. Kena jaga sungguh-sungguh. Baik. Kemudian muka surat yang ke hasil cukup baca hadis. Muka surat 8 hadis atas tu. An Sa'ad bin Abi Waqqas annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi fam imra'atik. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengkhabarkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu tidak memberikan nafkah, memberikan satu nafkah yang kamu mengharapkan keredaan Allah daripada nafkah itu, melainkan kamu akan diberikan pahala. Kita bagi nafkah dekat jiran, di jalan Allah, kita bagi nafkah pada anak-anak. Kalau kita bagi itu kerana kita nak dapat keredaan Allah, kita akan diberikan pahala. Walaupun Nabi kata, apa yang kau letakkan dalam mulut isteri kau. Kadang-kadang kita bagi isteri kita ni, kita bagi sebab kita sayang kat dia kan. Kita bagi. Tapi kalau niat kita kerana nak bagi dia nafkah kerana itu tuntutan Allah, kita akan diberikan pahala. Makna nak cari pahala ni tak susah mana. Cuma kena pastikan niat kita sentiasa bersih. Niat kita sentiasa bersih. Tapi itu yang payah tu kan, nak jaga. Baik. Dan ada satu riwayat yang mengatakan niatul mukmin khairum min amalih. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalan dia. Apa maksud hadis ni? Hadis ni memberi maksud niat orang beriman itu sentiasa lebih baik daripada amalan dia. Kerana orang mukmin ni jiwa dia secara umum tak ada niat nak buat benda jahat. Kalau dia tu mukmin, kalau dia tu beriman dengan iman yang sempurna, jiwa dia tak akan ada rasa nak buat maksiat. Kalau terbuat pun dia tak prepare pada awal, dia tak rancang daripada awal nak buat satu benda yang menyalahi hukum syarak. Dia pun nak buat benda baik. Saya nak buat ni, saya nak buat ni, tapi kadang-kadang dia tak mampu buat. Kan? Dia tak mampu buat. Macam hadis Abu Dhar yang dia kata, ya Rasulullah, zahaba ahlul dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang yang banyak duit ni dah bawa pahala banyak dah. Mereka puasa, mereka salat seperti mana kami salat, mereka puasa seperti mana kami puasa, dan yatasaddaquna bi fadli amwalihim. Tetapi mereka dapat bersedekah dengan harta mereka yang kami tak dapat. Orang miskin, Abu Dhar susah, miskin. Niat orang mukmin sentiasa nak melakukan kebaikan yang banyak. Tapi kadang-kadang kita tak mampu buat. Kan? Dan niat itu diberikan pahala. Nanti kita akan tengok dalam hadis yang kedua nanti. Niat yang baik memberikan pahala. Walaupun kita tak buat. Dan kita juga kena bersyukur kepada Allah. Apabila Allah Ta'ala jadikan jiwa kita tidak pernah terfikir untuk melakukan mana-mana maksiat. Kita bangun pagi tadi. Kita bangun pagi. Ada tak jiwa kita rasa nak buat maksiat? Ada tak?
Kalau ada, susah kat tu. Sebab ada orang yang kadang-kadang jiwa dia meronta untuk suruh buat benda jahat. Tapi kita kena bersyukur ke Allah kerana jiwa kita tak pernah ajak kita melakukan benda-benda yang daripada awal melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Kita duduk malam, ada jiwa kita kata, jomlah pergi clubbing, ada. Yang tu kita kena syukur pada Allah. Yang tu kita kena syukur pada Allah. Okey. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Kata Sufyan Ats-Tsauri, ini golongan salaf, dia kata aku tak pernah bimbing satu benda yang lebih berat melainkan niat aku. Kerana niat ni sentiasa berubah-ubah. Kerana niat ini sentiasa berubah-ubah. Okey. Ini kita sampai ke apa? Pukul 1 Okey. Apa amalan yang tidak ikhlas? Yang pertama, orang yang riak. Sebab itu kata Allah dalam Quran, wa idza qamu ila salah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka ini bangun nak pergi salat, mereka bangun dalam keadaan mereka itu malas, dan mereka salat itu dalam keadaan mereka riak kepada manusia, dan mereka tidak ingat kepada Allah melainkan sedikit. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang-orang yang salat, iaitu orang yang lalai dengan salat mereka, dan orang-orang yang riak. Orang-orang yang riak dengan salat. Dia salat tu bukan kerana Allah, dia salat tu kerana nak tunjuk ke orang yang dia tu saleh, yang dia tu alim. Baik. Tapi ulama bincang, kalaulah satu ibadat tu kita lakukan di awal ibadat tu kita lakukan memang ikhlas kerana Allah. Tengah-tengah jadi niat bercampur-campur. Dia macam apa, bursa Kuala Lumpur kan. Kaunter ditutup bercampur-campur kan. Niat awal memang kerana Allah ikhlas. Tapi di tengah-tengah tu ada khalal. Ada berlaku percampuran niat. Masuk sikit dunia. Macam mana? Tengok dia kata apa. Yang pertama, riak muncul di tengah-tengah ibadah, lalu kita menolak perasaan riak itu. Ulama sepakat amalan itu diterima oleh Allah. Yang ni tak ada masalah bila kita tolak. Bila kita baru nak masuk, sebab syaitan ni kan dia macam mana pun dia akan kacau kita kan. So, hang solat betul-betul ni, belakang tu ada 4 mentua orang, bakal 4 mentua kan, biar dia tengok hang solat bagus. Kita tolak perasaan tu, aku solat kerana Allah, maka tidak mengganggu amalan, tak ganggu. Baik. Yang kedua, perasaan riak yang muncul di tengah-tengah ibadah berterusan sehingga akhir ibadah. Imam Ahmad dan Jarir At-Tabari kata tak ada masalah, kerana yang diiktibarkan di awal tadi kita buat kerana apa? Kerana ada satu hadis yang mursal, yang daif. Dia kata, ada seorang lelaki mengatakan, "Ya Rasulullah, inna bani Salamah kulluhum yuqatil, faminhum man yuqatil lid-dunya wa minhum man yuqatil ya'ni najdah, wa minhum man yuqatil ibtigha'a wajhillah, fa ayyuhum syahid?" Qala kulluhum idza kana asli amrihi an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Maksud dia, seorang lelaki kata, "Ya Rasulullah, Bani Salamah, anak-anak Salamah semuanya berperang di jalan Allah. Semuanya berperang, pergi jihad. Tetapi ada sebahagian berperang kerana dunia, dan ada sebahagian berperang kerana nak bantu saudara dia. Ada sebahagian yang berperang kerana nakkan keredaan Allah. Mana satu mereka dianggap sebagai syahid kalau mati?" Nabi kata, semua mereka, jika mana asal amalan mereka tu masa dia orang mula-mula pergi tu kerana Allah, nak tegakkan kalimah Allah, dianggap sebagai syahid. Okey. Imam Tabari berkata, ini berkaitan amalan seperti salat dan puasa yang mana niatnya adalah syarat daripada sejak awal dan akhir.
Adapun untuk sedekah, untuk zikir, membaca Quran, maka ia memerlukan kepada niat yang baru. Ini bermaksud amalan tadi yang bercampur dengan riak tidak akan dikira. Maksud dia, kalau amalan itu amalan yang ada rukun yang banyak. Amalan tu amalan yang berpakej. Macam solat. Kita niat pada awal, niat pada awal, dia amalan itu berterusan sampai salam. Kalau berlaku riak di tengah-tengah, baru dikira yang awal tadi. Kalau awalnya okey, maka yang tengah-tengah tu, yang bukan kontrol, yang bukan di bawah kawalan kita, tiba-tiba dia masuk, tidak memberi kesan. Tapi kalau amalan itu bukan amalan yang ada rukun yang banyak, macam zikir, macam baca Quran. Mula-mula baca Quran kerana ikhlas, tiba-tiba masuk surah baru. Surah ni bagus ni, aku hafal surah ni. Tutup Quran tu baca kan. Nak tunjuk ke orang yang kita hafal surah tu kan. Betul tak kan? Yang tu kita kena mulakan niat baru. Tutup balik, ya Allah, aku dah melakukan riak dalam amalan ini, mula balik. Tetapi kalau kita buat satu amalan bukan kerana riak, kita buat satu amalan kerana nak dapatkan ganjaran dunia. Kalau semata-mata kita buat satu benda yang halal, benda tu halal, tapi kita niat memang nak dapat ganjaran dunia, maka kita akan dapat ganjaran dunia sahaja. Tak dapatlah pahala. Niat nak makan. Tujuan kita pergi tadi, kafe nak makan. So kita pun bismillah makan. Pasal apa nak makan ni? Sebab tengok dah ada, makan. Maka kita tak dapat pahala lah sebab benda tu mubah, benda yang dibenarkan oleh Islam, yang halal, tapi niat kita tak membezakan. Kalau orang tanya, kau makan ni sebab apa? Sebab makan ni nanti dalam kuliah, dapatlah tenaga sikit, boleh fokus. Boleh dengar hadis Nabi dengan lebih fokus, maka dapat pahala tak? Dapat pahala. Tapi kalau dia makan, sebab apa makan ni banyak-banyak ni? Sebab nanti senang, dalam dewan boleh tidur. Perut dah kenyang. Tak payah aku dengar ustaz ni membebel. Dapat apa ni pahala? Tak ada dapat pahala. Dapat dosa tak? Tak dosa kerana tidur adalah harus. Tidurlah. Cik. Okey. Kemudian kalau niat dia bercampur-campur antara habuan akhirat dengan habuan dunia, campur. Dia ajar orang Quran. Lepas tu orang tu kata kat dia, ustaz, saya tengok ustaz ni ajar Quran bagus. Jadi saya nak hantar anak saya kat ustaz. Tapi saya nak bagi ustaz sebulan gaji, sekali dia pergi, saya bagi ustaz 100.5 sejam mengajar. Ustaz pun dengar. Boleh tu. Sebab top up pun dah mahal sekarang ni. Tapi dia tak hilangkan niat dia mengajar Quran itu untuk bagi umat pandai tentang Quran. Cuma dia jadikan habuan dunia tu sebagai sampingan. Salah tak? Yang ni tak salah. Yang ni tak salah. Sebab tu Nabi kata tadi, dalam hadis tadi yang kita baca, Nabi kata sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Pahala lah. Sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia nak, ataupun kerana perempuan yang dia nak nikahi, Nabi tak kata hijrah dia berdosa. Tapi Nabi kata, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya seperti mana yang dia niatkan. Hijrah satu benda yang dibenarkan. Pindah rumah ni, pindah negeri ni satu benda yang tak salah. Daripada KL kita nak pindah duduk Kedah, tak salah. Tapi kalau kerana pindah tu kerana dunia semata-mata, maka taklah dapat dosa, cuma tak dapat pahala lah. Tapi kalau bercampur, niat kerana Allah, tapi dalam masa yang sama dapat habuan yang lain. Macam ustaz tadi yang mengajar Quran tadi, upah pun dia nak, dia terima, tapi dalam masa yang sama dia mengajar tu pun memang kerana nak bagi orang pandai Quran. Dapat tak pahala? Dapat. Tapi kalau kita nak compare orang yang niat dia semata-mata kerana Allah dengan orang yang niat dia bercampur-campur, mana lebih afdal? Orang yang semata-mata kerana Allah ni lah. Yang semata-mata kerana Allah ni lah dapat. Kemudian Nabi teruskan hadis ni, Nabi kata, "Faman kanat hijratuhu
ilallahi wa rasulih. Sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Hijrah ni apa maksud dia? Hijrah ni ada dua maksud. Yang pertama, hijrah ni maksud dia berpindah. Berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Islam sepanjang sejarah, hijrah bermaksud yang pertama, hijrah daripada negara kufur, pindah ke yang menakutkan, pindah ke masuk ke dalam negara kufur yang tidak menakutkan. Yang ni hijrah yang pertama. Hijrah daripada Mekah pergi Habasyah. Ni hijrah yang pertama. Maksud hijrah dari segi istilah, bila sebut hijrah ni apa dia? Hijrah ni maksud yang pertama, keluar daripada negara kufur yang menakutkan. Menakutkan, masuk ke dalam negara kufur yang memberi perlindungan kepada orang Islam. Ni hijrah yang pertama, seperti mana Nabi pernah arahkan orang-orang Islam yang duduk di Mekah yang diseksa untuk berhijrah pergi ke Habasyah. Nabi kata di sana terdapat raja la yuzlamu indahu ahad. Kan? Idhabu ila ardil Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Pergilah kamu ke bumi Habasyah, kerana di sana ada seorang raja yang mana tidak ada seorang pun rakyat dia yang dizalimi. Raja yang adil. Maka sahabat-sahabat pun pergi ke Habasyah mencari perlindungan. Cuma ulama bincang, kenapa masa pergi Habasyah Nabi tak pergi? Sebab apa bila pergi Habasyah Nabi tak pergi? Bila pergi Madinah Nabi pergi? Kerana Habasyah satu negara yang telah establish. Negara yang telah terasas. Yang mana asas negara itu adalah asas Kristian. Kalau Nabi pergi, Nabi tak dapat bina asas Islam dalam kerajaan itu. Sebab itu Najasyi bila dia masuk Islam, Raja Habasyah tu bila dia masuk Islam, dia tak dapat ubah sistem negara dia. Masih lagi Kristian menjadi dasar. Sebab tu Nabi tak pergi. Tapi bila Madinah jemput Nabi, Nabi pergi. Kerana orang Madinah bersedia nak menjadikan Nabi sebagai ketua negara, dan negara di Madinah belum establish. Negara Madinah belum dibina. So tapak itu masih ada. Kerana kerja seorang Nabi bukan hanya mencari perlindungan. Kerja seorang Nabi adalah untuk menegakkan agama di bumi Allah ni. Sebab tu Nabi tak pergi ke Habasyah. Walaupun Nabi pun kena lanyak agak kat Mekah. Kan? Nabi kena lanyak agak. Tapi Nabi tak pergi Habasyah. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, hijrah dengan maksud perpindahan juga. Tapi berpindah daripada negara kafir yang menakutkan, yang bahaya, masuk ke dalam negara Islam yang memberikan perlindungan. Yang ni hijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey. Sahabat-sahabat, Nabi bila pergi ke Madinah, Nabi bina asas kan? Asas negara. Kemudian Madinah ni, kalau ada sahabat yang tak tahu, di peringkat awal orang tak apa nak singgah kat Madinah ni. Orang tak apa nak pergi sangat. Sebab Madinah sebelum Nabi pindah ke sana, Madinah ni bumi yang dipenuhi dengan wabak. Orang takut nak pergi. Sampailah Nabi doa kepada Allah supaya pindahkan wabak dekat Madinah. Pergi ke Juhfah. Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina li Makkah au akthar. Ya Allah, jadikan kami sayang kepada Madinah seperti mana kami sayang kepada Mekah, ataupun lebih lagi. Wanqul hamaha ilal Juhfah. Hendaklah ya Allah, kata Nabi dalam hadis tu, ya Allah, pindahkan wabak dekat Madinah ni pergi ke Juhfah. Malam Nabi tidur, Nabi dapati dalam tidur tu Nabi mimpi seorang tua berpakaian hitam keluar daripada Mekah, daripada Madinah pergi ke Juhfah. Nabi kata, ini isyarat
wabak dah pergi kat sana. Sebab tu di peringkat awal sahabat-sahabat yang pergi Madinah, ada yang sakit, Abu Bakar, Bilal, kan? Dia orang tak sesuai dengan udara tu. Sebab udara tu udara yang berpenyakit. Tapi oleh kerana berkatnya Nabi, doa Nabi, maka alhamdulillah Madinah hari ni sekarang jadi bumi yang sehat. Bahkan bumi yang mesti diziarahi oleh orang yang pergi untuk buat haji dan umrah. Kemudian Nabi bila dia buka negara Madinah, semua orang-orang Islam yang masuk Islam pada masa itu wajib berhijrah ke Madinah. Wajib berhijrah ke Madinah kerana Nabi nak bina negara. Negara ni mesti ada rakyat lah, kan? So Nabi perintahkan semua untuk berpindah ke Madinah. Bila Nabi buka kota Mekah, bila Nabi buka je kota Mekah, Nabi kata apa? La hijrata ba'dal fath. Wa innama jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Yang masih ada adalah jihad dan niat. Niat ikhlas lah. Ada orang disalah faham. Dia ingat hadis ni mengisyaratkan pensyariatan hijrah tu telah terhenti apabila dibukanya kota Mekah. Dia kata hijrah mana ada dah? Nabi dah buka kota Mekah dah. Hijrah dah tak ada. Tak payah hijrah lah. Tak, salah. Sebenarnya hadis tu ada konteks dia. Maksud hadis tu bukan Nabi nak batalkan pensyariatan hijrah. Pensyariatan hijrah kekal sampai kiamat. Kalau kita duduk dalam negara kafir yang menakutkan sampai kita tak boleh nak salat, kita wajib berhijrah jika ada ruang untuk hijrah. Wajib. Kerana ada ayat Quran yang marah kepada, yang mengatakan zalim kepada mereka-mereka yang duduk dalam negara yang menakutkan tetapi tak hijrah. Afalam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Orang-orang yang di innal ladzina tawaffahumul malaika zalimina anfusahum, zalimina anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Bila tanya kenapa menzalimi diri mereka sendiri ni, mereka kata kunna mustad'afina fil ard. Kami ni orang-orang yang lemah di atas muka bumi. Qalu afalam takun ardullahi wasi'ah. Malaikat kata bukan ke bumi Allah ni luas, fatuhajiru fiha, supaya kamu boleh hijrah, supaya kamu boleh mendirikan agama di bumi yang lebih aman. Pasal apa kau tak hijrah? Makna kalau ada ruang untuk berhijrah, kena pergi hijrah. Kalau bezalah kalau tak ada ruang, kan? Contohnya macam orang rakyat kat Gaza, kan? Kat Gaza ni ramai juga orang suruh pergi hijrah. Cadangan yang baik lah. Tapi nak hijrah ke mana? Nak hijrah ke mana? Gaza tu macam penjara, tembok. Dia kata pergilah hijrah. Cakap senang lah. Nak pergi hijrah ke mana? Mana negara yang nak terima dia? Mesir tutup pintu. Jordan lagi buat tak kerti. Saudi pun buat tak kerti. Jadi kita kata bukanlah buat tak kerti, maknanya tak nak, belum ada usaha nak bawa rakyat-rakyat yang bukan tentera di Gaza tu untuk keluar, budak-budak, ibu-ibu, kan. Kalau ada negara yang memang bersedia nak berikan laluan, sediakan flight, bawa masuk ke negara dan beri kerakyatan, masa tu wajib pergi. Kalau dia tak mampu untuk pergi jihad. Kerana bumi itu bumi yang menakutkan, biar tentera je di situ. Kalau tentera mampu untuk pergi berjihad. Tapi sekarang ni tutup. Semua ditutup. Tak boleh ke mana rakyat Gaza. Ini yang berlaku. Sebab saya duduk di Jordan, dekat dengan Gaza ni. Tak sampailah beribu kilometer, maknanya ratus-ratus kilometer lah. Dan Amman dengan Quds 62 kilometer. Saya duduk di Amman, kan. Amman dengan Quds, Baitul Maqdis 62 kilometer. 62 kilometer dekat lah. Macam sini ke Seremban ada? Ha? Ke dekat lagi? Dekat lagi, kan? Dekat lagi. Seremban tu jauh lagi, kan? 62 kilometer. Tapi kami rasa jauh. Sebab tak nak masuk.
Kalau tu saya sebut, saya kata kat kawan-kawan, saya duduk sini lebih kurang 8 tahun, Jordan ni. Rasa Palestin tu jauh. Sedangkan Mu'tah jauh lagi pada Amman. Kalau saya duduk Amman kan, setiap bulan ada kuliah kat Mu'tah, kuliah saya Bukhari. Mu'tah ke Amman 100 lebih kilometer. Quds 62 kilometer. Kalau tak kerana Israel menjajah, mungkin setiap minggu pergi sembahyang Jumaat kat sana kot. Mudah-mudahan Allah Ta'ala utuskan Salahuddin yang kedua. Salahuddin yang kedua yang akan membebaskan umat ni. Baik. Daripada bebaskan Palestin. Baik. Itu hijrah yang kedua. Orang salah faham bila Nabi kata la hijrata ba'dal fath, bukan bermaksud hijrah telah terbatal. Hijrah masih ada. Cuma Nabi sebut hadis ni konteks dia berbeza. Nabi sebut pada orang Mekah. Bila Nabi buka kota Mekah, sebelum Nabi buka kota Mekah, mana-mana orang Mekah yang masuk Islam perlu hijrah ke Madinah. Perlu bantu kerajaan Islam. Tapi bila Nabi buka aja kota Mekah, Nabi buka kota Mekah, Nabi sebut pada orang Mekah, la hijrata ba'dal fath. Orang Mekah, kamu semua yang nak masuk Islam, yang baru masuk Islam ni, tak payah hijrah. Kerana Mekah juga telah menjadi negara Islam. Siapa-siapa yang masuk Islam pada hari dibukanya kota Mekah ini, boleh terus duduk di Mekah. Cuma orang-orang yang telah berpindah awal ke Madinah, kena balik. Tak boleh duduk Mekah. Kena balik. Jadi itu konteks hadis tu. Bukan hadis tu maknanya hukum hijrah telah terbatal bila Nabi buka kota Mekah. Tak. Nabi sebut pada orang Mekah. Okey. Baik. Ulama berbincang apa hukum kita berpindah daripada negara kita yang Muslim, kita pergi duduk negara orang kafir. Ni tak dalam nota. Tambahan. Apa hukum kita duduk elok-elok dekat negara Islam, lepas tu kita pergi pindah kat UK? Pindah untuk bekerja ataupun pindah untuk belajar. Boleh ke tak boleh? Macam orang Arab sekarang ni banyak pergi UK, banyak pergi US, jadi doktor, jadi lecturer. Boleh tak? Ada satu hadis yang Nabi kata, ana bari'um min kulli muslim yuqimu baina adhhuril kufar ataupun adhhuril musyrikin la tatara'a narahuma. Atau kama qala. Aku ni berlepas diri, kata Nabi, daripada orang mukmin, orang Muslim yang duduk sama-sama dengan orang kafir musyrik dan tak dapat dibezakan mana satu dia. Mana satu kafir, mana satu kafir tak kenal. Hadis ni ada sebab urut dia. Sebab ada tentera Nabi pergi serang satu kampung tu. Kampung tu ada orang Islam. Jadi kampung tu pun kena serang sekali sebab tak boleh beza. Sahabat pernah terfikir tak macam mana orang Muslim ni boleh bezakan antara dia dengan orang kafir yang lain? Sebab dulu mana ada uniform, kan? Tak ada uniform. Kalau tentera beribu-ibu, kadang-kadang ada yang tak kenal. Macam mana? Hadis yang sahih tak sebut, tapi hadis yang daif mengatakan masa perang Uhud, Nabi isyaratkan, riwayat Waqidi, Nabi isyaratkan bila orang mukmin nak bagi isyarat pada orang mukmin, dia tu mukmin, jangan bunuh dia, sebut perkataan amit, amit, amit. Amit. Alif, mim, ta, amit. Jadi bila nak bunuh, sebut amit. Muslim. Boleh cari yang lain. Kan? Jadi orang tu, dia duduk dekat negara orang kafir, tak dapat beza sampai ada yang mati. Nabi sebut perkataan ni. Aku berlepas diri daripada orang Muslim yang duduk bersama-sama dengan orang kafir, tak boleh beza antara dia dengan kafir. Dan hadis ini juga menjadi pegangan kepada sebahagian ulama yang mengharamkan orang Islam duduk dalam negara kafir secara mutlak. Ada sebahagian ulama yang moden ni, dia kata tak boleh. Kita ni orang Islam, duduk dalam negara Islam, pergi ke negeri orang kafir, duduk di sana. Ada ulama yang syadid yang tak benarkan menggunakan hadis ni. Tetapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan kita perlu perincian. Kerana orang yang pergi sana tu bukan kerana dia sayang kat negara tu. Mana ada orang beriman pergi sayang kat negara kafir? Kadang-kadang dia pergi tu kerana negeri dia tidak memberikan ruang rezeki kat dia.
Mungkin pendapatan tak cukup. Mungkin negeri dia tak aman. Kerana aman dan mencari makan adalah benda yang masyru'. Kerana Tuhan itu di antara tugas, maknanya di antara kerja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan makan dan memberikan keamanan. Dalam surah apa ni, liila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i wa saif falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah kamu sembah Tuhan apa ni Kaabah ini, allazi at'amahum min ju', Tuhan yang memberi makan bila lapar, wa amanahum min khauf, memberikan aman apabila berlakunya ketakutan. So maknanya mencari aman, mencari makan adalah benda yang masyru', benda yang disyariatkan dalam Islam. So kalau negara dia miskin, dia tak dapat makan dekat negara dia, dia tengok peluang ada di negara kafir, dan negara kafir itu tidak menakutkan, tidak memberi ancaman kepada agama dia, memberikan kebebasan supaya dia melaksanakan tuntutan agama dia, syiar agama dia, boleh pergi. Dalil dia apa? Seperti mana Nabi benarkan Najasyi duduk di Habsyah walaupun dia telah Muslim. Nabi tak pernah suruh dia hijrah walaupun dia sampai sudah dia duduk di Habsyah. Jadi saya rasa pandangan tu agak praktikal di zaman ni, kerana ada student-student kita yang pergi belajar di sana kerana nak ambil kepakaran, ada yang pergi kerja kerana nak ambil kepakaran. Saya rasa lebih praktikal lah. Tapi kalau ustaz, saya tak beli, haram juga, no problem, haram. Hang jangan pergi, tapi hang jangan larang orang pergi. Kerana isu khilaf, kekalkan dia sebagai khilaf yang muktabar. Dan ada satu lagi hadis, kita baca hadis yang kedua. Masa nak habis ni, ada soal jawab tak untuk sesi ni? Ada. Okey. Hadis yang keberapa ni dalam Arba'in? Hadis daripada Ibnu Abbas. Hadis yang ke-39. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul hadis ni? Masih betul hadis ni? Okey. Muka surat 13. Niat tetapi tidak melakukan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jal qala inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanah falam ya'malha katabaha Allah lahu 'indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allah lahu 'indahu ashara hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah wa man hamma bisayyi'ah falam ya'malha katabaha Allah lahu 'indahu hasanatun kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allah lahu sayyi'atan wahidah. Hadis ni daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang Nabi riwayatkan daripada Tuhan dia. Nabi riwayat daripada Tuhan dia, itu hadis qudsi. Ulama berbeza pendapat. Hadis qudsi ni apa makna dia? Ada yang kata hadis ni Nabi riwayat daripada Allah, makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Kan? Kalau macam tu, hadis Nabi ni bukan daripada Allah lah. Hadis Nabawi, bagi yang bukan hadis qudsi. Hadis qudsi apa beza pula dengan hadis Nabawi? Kalau itulah maksud dia, maknanya makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi, apa beza hadis qudsi dengan hadis Nabawi? Hadis Nabawi daripada Allah ke daripada siapa? Daripada Allah juga. Kerana kadang-kadang Tuhan bagi mimpi, Tuhan bagi ilham, Tuhan hantar Jibril, juga daripada Allah. Wahyu kan? Sebab tu guru saya sebut, Syekh Syaraf Al-Qudah, dia kata hadis qudsi ni sebenarnya lafaz daripada Allah, makna juga daripada Allah, cuma dia bukan Quran. Dia ada beza dengan Quran. Quran lafaz daripada Allah, makna daripada Allah. Qudsi pun lebih kurang sama, tapi dia bukan Quran. Kerana beza hadis qudsi dengan Quran, yang pertama, Quran ni mutawatir, hadis qudsi tak mutawatir.
Quran mukjizat, hadis qudsi tidak bersifat dengan mukjizat pada lafaz dia tu. Dan hadis qudsi, Quran boleh dibaca dalam rakaat salat, tapi hadis qudsi tak boleh baca. Tak sah lah kalau kita baca. Quran muta'abbad bitilawati. Mana kita baca Quran walaupun kita tak faham, dapat tak pahala bacaan tu? Dapat. Tapi hadis qudsi tak adalah pahala macam pahala Quran yang kata satu huruf dapat 10 tu. Itu beza antara hadis qudsi dengan Quran. Wallahu a'lam. Kata Allah, innallaha katabal hasanati was sayyiat. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menulis hasanat dan menulis sayyiat, menulis kebaikan dan menulis kejahatan. Summa bayyana dzalika, kemudian diterangkan, faman hamma bihasanah, sesiapa yang berniat nak melakukan benda baik, falam ya'malha, tetapi dia tak jadi beramal. Dia nak amal satu benda baik, azam sungguh dah pasti dah buat, tiba-tiba batalkan, Allah Ta'ala akan tulis pahala. Satu pahala. Pahala niat tu. Ajaib. Niat satu benda baik, tak jadi buat, dapat pahala. Tapi kena faham lah, azam sungguh-sungguh nak buat lah, lepas tu tak jadi. Bukan maknanya oleh kerana nak dapatkan pahala banyak, esok sahaja je rancang nak buat. Tak dapat lah. Sebab rancang dia bukan rancang, dia azam sungguh. Azam sungguh nak buat, lepas tu tak jadi, dapat pahala. Okay. Dia beza dengan satu orang yang azam nak buat benda baik, niat nak buat benda baik, dan memang dia nak buat, tapi dia tak jadi buat sebab ada halangan. Yang ni beza. Ni bukan kes ni. Nanti kita akan cerita. Yang ni, dia niat nak buat benda baik, dia batalkan. Dia pasti nak buat. Esok ni rasa macam nak puasa sunat kot. Memang betul-betul lah nak puasa ni. Tiba-tiba esok tak jadi. Dapat tak pahala? Pahala tu dapat. Okay. Kemudian, fa in huwa hamma biha fa amilaha. Kalau dia niat azam nak buat benda baik, niat nak buat, azam putus pasti nak buat, dan dia buat sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala katabahallahu lahu indahu 10 hasanat. Tuhan akan bagi dia pahala paling kurang 10. Tuhan akan bagi 10 ila 700 dhi'fin, ke 700, ila adha'afin kathirah, bahkan mungkin banyak lagi, berdasarkan kepada kualiti amalan. Sebab satu orang bila dia solat, mungkin rukunnya sama, syaratnya sama semua kan, tapi pahala orang ni dengan pahala orang ni mungkin beza. Pahala imam dengan pahala makmum mungkin beza. Kerana kalau makmum khusyuk lagi, imam masa solat tadi dia tak apa khusyuk, kualiti tak sama, dah tentu pahala makmum banyak lagi. Yang tu Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni, maknanya Allah Ta'ala akan tulis gandaan 10 sehingga ke 700 dan mungkin lebih lagi. Ada orang yang puasa, ada orang puasa betul-betul lillahi ta'ala, dan ada orang yang puasa bukan penuh kerana Allah. Mungkin dia puasa kerana Allah, tapi lah masa yang sama kerana dia diet. Ini orang perempuan biasa buat lah. Naik 2 kilo dah bulan ni kan. So bulan ni kena banyak puasa lah kan. Puasa kerana nak menurunkan berat badan, tapi masa puasa tu sebutlah lillahi ta'ala kan, campur-campur. Kualiti tak sama lah. Tak sama lah macam orang puasa semata-mata kerana Allah, walaupun badan dia tidaklah kurus mana kan. Tak sama kualiti dia tu. Okay. Kemudian, wa man hamma bi sayyi'ah, sesiapa yang niat nak buat benda jahat, niat nak buat benda jahat, falam ya'malha, dan dia tak buat, tak jadi buat, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Tuhan akan bagi pahala. Ajaib. Siapa yang niat nak buat benda jahat, tak jadi buat, dapat pahala. Dapat pahala sebab apa?
sebab dia tak jadi buat maksiat, dapat pahala. Okey. Sesiapa yang fa in huwa hamma biha, kalau dia niat nak buat benda jahat, fa amilaha, dan dia buat benda jahat itu, katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah, Allah Ta'ala akan tulis satu dosa. Tuhan tak ganda pahala. Tuhan tak ganda dosa. Okey. Hadis ni apa maksud dia? Yang pertama, kes yang pertama tadi, kalau dia niat nak buat benda baik, dia tak buat, dapat satu pahala. Dia berbeza dengan kes orang yang nak buat benda baik tapi terhalang. Ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi perang Tabuk. Bila sampai dekat Tabuk, Nabi perintahkan semua sahabat dia keluar lah pergi Tabuk. Bila sampai dekat Tabuk, Nabi cakap dengan sahabat dia, Nabi kata, inna aqwaman bil Madinah ma salaktum syi'ban wala wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad ataupun habasahumul udhur. Di Madinah sekarang ni ada beberapa kumpulan yang mana sebelum ini kamu tidak merentasi bukit ataupun lembah melainkan mereka bersama dengan kamu, tetapi hari ini dia tak bersama dengan kita kerana dia dihalang oleh sakit. Maknanya sebelum ini kumpulan yang dekat Mekah sekarang ni, sebelum ni kalau pergi jihad mereka akan sama dengan kita. Cuma hari ini kumpulan tu tak dapat sama. Orang Madinah tu tak dapat bersama kerana dia orang sakit, ada uzur. Tapi niat dia orang memang nak pergi. Nabi kata, illa syarikukum fil ajar, tetapi mereka berkongsi dengan kamu pahala. Maknanya kalau kita nak buat satu benda baik, dihalang oleh faktor luaran. Dihalang oleh faktor luaran. Kalau tak kerana faktor luar tu yang menghalang, kita buatlah, maka Tuhan akan tulis seolah-olah kita telah mengamalkan benda tu. Yang ni kalau kita batalkan, bukan batalkan tu disebab faktor luaran. Tak. Satu orang nak pergi jihad, dia tak dapat pergi sebab tak ada kenderaan. Macam hadis Abu Musa kan, bila dia minta kenderaan kat Nabi, Nabi kata, aku tak ada apa yang kau nak bagi. Abu Musa dalam kumpulan dia berpaling dalam keadaan dia menangis kerana dia nak pergi tapi tak ada kenderaan, dihalang oleh faktor luaran. Maka pahala tu dah dapat, seolah-olah dia telah mengamalkan. Seorang perempuan 10 malam terakhir bulan Ramadan, tiba-tiba dia kena haid. Faktor luaran yang tak dapat, kalau dia pegang pada mazhab majoriti ulama tak boleh baca Quran, tak boleh solat lah kan. Solat memang sepakat, baca Quran ada khilaf. Majoriti tak benarkan orang haid baca Quran, so dia tak dapat baca Quran. Yang dia boleh cuma zikir, menghidupkan malam dengan zikir. Dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh solat. Dia memang nak buat. Kalau tak kerana haid, dia dapat tak? Dia dapat tak solat? Dia dapat. 10 malam terakhir dia nak malam Al-Qadar ni, tapi kerana faktor luaran menghalang dia, maka dia dapat tak pahala? Dapat. Seolah-olah dia melakukannya. Cuma adalah ibadat lain yang dia boleh buat. Dia boleh zikir, dia boleh doa. Malam tu ada doa kan. Saya pun kadang-kadang, orang Melayu ni sebahagian lah, bukan semua, bila sembang malam Al-Qadar ni, kadang-kadang kita hilang fokus. Kuliah cerita pasal malam Al-Qadar kan, biasanya orang akan tanya, Ustaz, apa tanda malam Al-Qadar? Kan? Ustaz ni cerita ni, tanda ni, pokok sujud, air jadi beku. Jadi lama-lama orang mencari keajaiban malam tu. Betul tak? Orang cari keajaiban malam tu. Jadi bila dijumpa oleh satu benda ajaib, dia kata inilah malam Al-Qadar. Dia akan tengok semua benda yang ajaib malam tu, sebab esok dia nak buat cerita version dia. Dia bertemu dengan malam Al-Qadar. Bila orang tanya, apa yang kau buat bila kau jumpa? Tak ada buat apa, saja tengok aja.
Bila dah jumpa, kau pergi solat lah. Kau pergilah ibadat. Faham tak? Ada satu orang dia kata, saya ustaz, masa zaman budak-budak tu, saya pernah jumpa malam Al-Qadar. Macam mana? Air dalam tempayan rumah saya beku macam agak-agak. Jadi, buat apa? Saya ambil air tu, saya masak nasi, makan sahur. Kalau betul lah dia yakin malam tu Al-Qadar, pergilah solat paling tidak 2 rakaat ke, hidupkan malam ke, baca Quran ke. Ni masak nasi. Boleh lah masak nasi tu kan, tapi itu bukan benda besar. Kalau tak malam Al-Qadar pun kena sahur juga. Tapi lah, saya sebut kan, saya kata, ya ke beku tu sebab malam Al-Qadar? Tak kata betul alam tu kan. Tapi dia tak dengar sebab saya kat hati. Melayu otak dia suka cari benda yang ajaib. Betul tak? Saya pelik. Tanda malam Al-Qadar ni ada yang sahih. Keluar pada tajuk sikit, tapi hadis lagi lah. Sebab ini semua boleh baca ni. Balik rumah nanti boleh baca kan. Kita sembang-sembang kat sini benda yang kita rasa penting kita nak sebut. Ada tak tanda yang sahih malam Al-Qadar? Kata, tanda ni menjadi parameter malam tu malam Al-Qadar. Ada tak? Tidak ada satu hadis pun yang sahih berkaitan dengan tanda malam Al-Qadar kecuali satu. Hanya satu. Iaitu, berdasarkan kajian saya lah, satu ya. Iaitu, esok pagi matahari terbit pucat. Tidak bersinar kuat. Tapi itu bukan tanda malam tu. Tu dah esok dah. Kalau malam tu matahari terbit pucat, makna malam semalam tu Al-Qadar. Maknanya dah lepas qadar baru nampak tanda. Sebab Tuhan tak nak bagi awal. Dia nak tengok kita ikhlas ke tak ibadat ke dia. So kalau tengok pokok sujud, itu belum tentu malam Al-Qadar. Mungkin ada tuan punya pokok tengah bergayut sekejap dekat pokok. Jadi kalau seorang perempuan tu dia dihalang daripada solat, daripada baca Quran, kalau dia pegang pendapat majoriti lah maka dia tetap dapat pahala. Cuma kan kita kata tadi, pahala tadi Allah Ta'ala akan ganda 10, akan ganda 700 dan banyak lagi gandaan. Dia tak dapatlah ganda yang sempurna kerana tak samalah orang yang betul-betul buat dengan orang yang tak buat. Tapi maknanya dia dapat seolah-olah dia buat benda tu. Sama juga seperti mana orang yang niat nak buat benda jahat dan memang dia dah usaha nak buat benda jahat, cuma dia dihalang oleh faktor luaran, dia tetap dikira dosa. Dosa Allah Ta'ala dah tulis. Yang dapat pahala tadi, kalau dia niat nak buat benda jahat, dia batalkan dengan dia kata, aku takut kepada Allah. Bila dia batalkan kerana dia kata, ish, tak bagus benda ni. Tak bagus. Allah Ta'ala tak suka benda ni, marah. So dia batalkan kerana takwa dia dapat pahala. Tapi kalau dia tak jadi buat kerana dia nampak ada polis, maka pahala dia dah. Dia katalah dia nak pergi konsert kan, dia nak pergi clubbing kan. Nak pergi ke clubbing dandut. Dah siap pakai ni kan. Dah siap pakai baju cantik-cantik, baju perfume pakai. 1 botol punya perfume dia pakai. Lepas tu dia start Vespa dia naik motor. Tiba-tiba tayar dia pecah. Tayar dia pancit tengah jalan. Dia tak jadi pergi. Dia dapat tak dosa? Dapat. Seolah-olah macam dia dah buat. Kerana kalau tak kerana tayar tu pancit, dia sampai dah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Nabi kata, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima al-qatil wal maqtul fin-nar." Qulna ya Rasulullah, hadzal qatil wa ma balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Nabi kata, apabila 2 orang Muslim beradu pedang, lawan pedang, lawan. Nabi kata, yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka.
Sahabat kata, hazal qatil, yang membunuh ni kami faham dia dalam neraka sebab apa? Sebab dia membunuh. Fama balul maqtul, yang dibunuh ni pasal apa pula dalam neraka? Dia bukan membunuh, dia dibunuh. Nabi kata sebab dia bersungguh-sungguh membunuh, nak bunuh sahabat dia. Kalau tak kerana dia dibunuh, maka dia dah membunuh dah. Maka dosa Allah Ta'ala dah tulis. Sebab tu kita jaga-jagalah bab ni kan. Yang dapat pahala ni cuma orang yang membatalkan kerana sifat takwa dia. Baik. Ada masa lagi? Okey, kita ada lebih kurang dalam 20 minit lagi, kita buka soal jawab lah, kalau ada. Jika seseorang melakukan kebaikan, dia akan mendapat ganjaran, dan jika pada waktu-waktu tertentu, maka ganjaran akan digandakan seperti bulan Ramadan, malam Al-Qadar dan sebagainya. Bagaimana jika pada malam-malam tertentu seperti malam Al-Qadar, bulan Ramadan, dia melakukan maksiat, adakah dosanya akan digandakan? Dalam nota disebut. Tengok muka surat apa ya. 15. Dalam hadis disebut Tuhan tak ganda dosa, tapi dalam beberapa keadaan diganda. Iaitu ayat Quran, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di bulan-bulan haram ini Tuhan tak benarkan kita buat kezaliman. Bukan makna kezaliman tu boleh dibuat selain pada bulan haram, tak. Tapi maknanya pada waktu ni lebih besar hormat dia lebih besar. Kita perlu hormat bulan ni kerana bulan ni bulan haram. Sebab itu disebut Ibnu Abbas Ali bin Abi Talha kata faja'alahunna haraman huruman wa 'azama hurmatuhun ja'ala dham fihinna a'zam. Maknanya bulan-bulan haram ni kalau kita buat maksiat akan digandakan. Yang pertama kerana kita buat maksiat, yang kedua kerana kita tidak menghormati kebesaran bulan itu. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Okey, boleh. Lagi? Bagaimana dengan hadis yang menyatakan malam Lailatul Qadar akan berlaku pada malam-malam ganjil? Adakah hadis tersebut sahih? Ya, sahih. Sahih. Setiap pekerjaan yang hendak dilakukan mesti dengan niat. Adakah perlu membaca niat itu secara kuat? Contohnya hendak menyapu, aku menyapu kerana Allah, atau memadai dengan membaca bismillah. Berlaku salah faham. Sebahagian daripada ulama Asy-Syafi'i, dia salah faham maksud Imam Syafi'i yang mengatakan inna salah laysat kas-saum fa innaha la yadkhuluha illa bil lafz. Salat ini bukan macam puasa, Imam Syafi'i kata, kerana salat ini tidak akan kita masuk ke dalamnya melainkan dengan lafaz. Jadi ada sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan lafaz itu adalah lafaz niat. Nak masuk dalam solat kena lafaz niat. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' kata salah. Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i dengan lafaz itu bukan lafaz niat, tetapi takbiratul ihram. Cumanya ulama-ulama mazhab Syafi'i sebahagiannya mengatakan sunnah ataupun mustahab digalakkan untuk melafazkan niat untuk mengukuhkan jiwa. Setakat yang saya jumpa, tidak ada mana-mana hadis yang mengatakan Nabi melafazkan niat. Oleh kerana itu, sebahagian ulama berpendapat tidak disyariatkan untuk melafazkan niat. Tapi kalau orang lafaz sebelah kita, kita jangan pergi tampar pula mulut dia. Buat relax je cukup lah. Kan? Kerana mungkin dia belajar fiqh daripada tok guru yang bermazhab Asy-Syafi'i. Cumanya tidak ada mana-mana hadis yang Nabi lafaz niat dalam waktu solat. Tak ada. Ada Nabi lafazkan niat tetapi dalam ibadat yang lain, iaitu ketika mana Nabi berihram, ketika mana Nabi melakukan udhiyah. Ada riwayat yang mengatakan Nabi melafazkan. Oleh kerana itu, ulama yang tak setuju lafaz niat, dia kata yang ni special case. Jadi mana yang Nabi lafaz, kita lafaz. Yang mana Nabi tak lafaz, kita tak lafaz. Oleh kerana ihram Nabi lakukan hanya berapa kali? Nabi ihram berapa kali?
2 kali kan? Umrah dengan haji. So 2 kali. Solat tiap-tiap hari. Nabi solat tiap-tiap hari. Jadi takkan sahabat yang dengar Nabi lafaz niat dalam masa ihram, sahabat pula tak dengar Nabi lafaz niat waktu solat. Kan? Jadi kita kata tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat dalam isu ni, maka kita kata yang paling tepat wallahu taala alam, tidak perlu dilafazkan, apatah lagi kalau amalan itu bukan amalan ibadat. Kan? Sahaja saya minum air 2-3 teguk kerana Allah Taala. Orang boleh tengok kan. Lain macam ni kan. Jadi tak perlu. Tapi kalau ada orang buat, kita tidak ingkar. Kita jangan bergaduh lah. Kalau orang tanya kita sebut pendapat kita. Untuk hadis pertama dalam hadis arba'in, hadis niat tadi, kenapa hijrah kepada Allah digunakan perkataan ila, sedangkan hijrah untuk dunia wanita digunakan li? Apa perbezaan antara ila dan li? Ila Allah wa rasulih di dunia yusifah. Ada riwayat yang menyebut juga ila dunia. Ini perbezaan riwayat. Wallahu alam. Saya tak tahu kalau ada perbahasan lurah kerana saya bukan orang bahasa. Soalan lain? Bolehkah kita menggunakan kisah Zainab yang menolak atau membatalkan perkahwinan dengan Zaid untuk menolak lelaki yang dirasakan tidak sekufu dengan kita? Adakah hadis tersebut sahih? Zainab bintu Jahash memang sahih cerita tu. Dia perkahwinan ni, dia melibatkan perasaan dan melibatkan kehidupan. Jadi bila seorang perempuan yang memang hidup dia mewah, ayah dia kaya, kalau dia kahwin dengan satu orang lelaki yang miskin, takut dia tak boleh nak adapt diri dia dengan suasana yang baru. Maka dia takut dia akan menyebabkan dia tak bagus dengan suami dia. Mungkin dia akan marah suami dia. So tak salah untuk dia mencari yang sekufu, yang sebanding dengan dia. Tak salah. Pada saya itu tidak salah. Kerana ini melibatkan perasaan, melibatkan kehidupan. So dia kata saya nak suami saya yang sekufu dengan saya oleh kerana saya jutawan, saya nak suami saya jutawan juga. Salah ke? Tak salah, cuma takut dia jadi anak dara tua lah sebab jutawan. Semua yang lelaki jutawan semua dah tua-tua belaka kan. Tidakkah perbuatan tersebut bercanggah dengan hadis yang menyatakan apabila datang lelaki yang soleh maka nikahkanlah, jika tidak akan berlaku kerosakan? Tidak sahih. Riwayat itu tidak sahih. Kahwin ni benda yang diberi pilihan. Kita dah tak suka kat dia, macam mana kita nak kahwin dengan dia? Satu orang soleh, tak semesti bila soleh semua orang jatuh cinta kat dia. Benda jatuh cinta ni benda yang kita tak boleh nak paksa. Kan? Ada orang kadang-kadang dia jatuh cinta dengan suami orang. Dia tak boleh paksa kan? Dia tengok suami orang, boleh tahan juga dia ni. Kan? Maka dia pun menawarkan diri dia. Macam mana Nabi pernah ditawarkan diri dia oleh seorang perempuan kan? Perempuan pernah datang, Nabi suami orang. Salahkah dia menawarkan diri dia pada Nabi? Tak salah. Cuma kalau orang tu tak nak, minta maaf lah, saya dah ada isteri dah. Isteri saya pun dia punya aksesori dia mahal juga kan. Saya nak tanggung tu sebab saya dah tak ada kemampuan yang lain, pergi cari orang lain lah. Tak apa. Perempuan yang menyatakan hasrat dia untuk berkahwin dengan seorang lelaki tidak dikira sebagai aib kerana dilakukan pada zaman Nabi. Sebab itu ada hadis daripada Anas kan, ada seorang perempuan meminang lelaki, ada orang kata tak malu dia tu kan. Dia kata tak, dia berpendirian. Ada pendirian. Ini suka kat orang, diam-diam je kan. Lepas tu bila orang lelaki tu kahwin dengan orang lain, mula entuk kepala dinding kan. Dah suka kat lelaki tu, bagi tahu. Sebab lelaki tu pun dia tengok tak ada orang nak kahwin dengan dia, dia pergilah cari orang lain. Kan? Kita dah suka kat seorang, kita bagi tahu kat dia.
Bukan nak suruh pergi dating, bagi tahu, saya berminat dengan awak kerana awak soleh. Awak sudi tak ambil saya sebagai isteri? Cakap tu terang. Kalau dia kata, okey, saya boleh ambil. Kena okey. Kita dikira sudah khitbah, nanti jangan lupa bawa rombongan datang rumah saya. Tapi kalau lelaki tu kata, tak apalah, saya dah ada calon lain lah. Okey, thank you lah. Apa masalahnya? Kan? Tak ada apa. Sila, soalan ni. Ni jangan lama-lama buat ni. Kan? Jangan lama-lama. Berapa banyak orang ni? Jika amalan kita tu bermula dengan tidak ikhlas, iaitu riak, kemudian tengah-tengah amal tu baru kita insaf, adakah amalan kita tersebut diterima? Wallahualam, saya tak tahu. Kalau kita sudah selesai melakukan satu amalan, tetapi amalan tersebut memang tidak ikhlas langsung, lalu kita menyesal, adakah kita perlu melakukan semula amalan tersebut? Tengok amalan apa lah. Kena buat balik kalau amalan tu wajib. Kalau amalan tu tak wajib, maka kita diberi pilihan untuk buat lagi ataupun tidak. Next. Apakah amalan itu diterima jika niatnya berubah kerana Allah di pertengahan jalan? Contohnya saya datang seminar ni sebab kawan saya ajak. Bila di pertengahan seminar baru saya niat kerana Allah. Di pertengahan tu mula pahala. Kan? Di pertengahan tu mula pahala. Dah habis. Okey, insya-Allah kita akan sambung sesi soal jawab dalam slot yang seterusnya. Jadi sekarang kita akan berehat, kita akan berehat, kita akan berehat, kita akan berehat, kita